Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan menyambung lagi kuliah from home, yang mana kita membicarakan perihal hadisul ifki, hadis fitnah ke atas Ummul Mukminin Siti Aisyah. Yang mana malam ni kita telah masuk kepada episod yang terakhir. Panjang peristiwa ini, hadis ini panjang. Kita telah membicarakan hadis ini selama 3 malam. Maka ini merupakan malam yang keempat, malam terakhir insya-Allah dalam kita membicarakan dan sesi pengajian kita dalam ilmu sirah berdasarkan hadis-hadis ini. Saya nak mulakan sambungan lah. Semalam kita berhenti kepada pada part datang satu orang perempuan Ansar yang datang, kata Siti Aisyah, fajalasat, dia duduk, watabki ma'aya, dan dia menangis bersama dengan aku, kata Siti Aisyah. Siapa perempuan itu, kita masih lagi membincangkan kemistrian perempuan tersebut, tetapi walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjatnya begitu tinggi sehingga kan kita masih lagi membicarakan nama beliau meskipun telah berlalu 1400 tahun. Insan yang hebat, yang dunia tidak mengenalinya dan namanya harum di sisi Tuhan. Maka kita sambung setakat ayat semalam tu nah. Kita berhenti ke ayat semalam. Iz istazanati imra'atun minal ansar fa'azintu laha fajalasat tabki ma'aya. Kita berhenti kat situ. So kita nak sambunglah. Fabaina nahnu kadzalik iz dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa walam yajlis indi min yaumi qila fi ma qila qablaha wa qad makutha syahra. Kata Siti Aisyah, kemudian selepas daripada itu, selepas pada peristiwa, selepas pada perempuan tu, Siti Aisyah sedang menangis di rumah. Kita nak recap balik. Siti Aisyah menangis di rumah selama 2 malam 1 hari. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan isterinya memujuk Siti Aisyah, takut tak makan apa semua orang ni, takut sakit dan sebagainya. Maka sampai 1 hari tu datang seorang perempuan Ansar memujuk, kalau memujuk dia main untuk nak tunjuk sense of empathy, duduk menangis sama dengan Siti Aisyah, mengenangkan fitnah yang tertimpa ke atas Siti Aisyah ni. Maka tuan-tuan, kata Siti Aisyah, lepas pada tu tiba-tiba Rasulullah mai rumah Sayyidina Abu Bakar, yang ketika tu ada Siti Aisyah yang sedang menangis di bilik dia. Maka kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW duduk. Iza dakhala Rasulullah SAW fajalasa walam yajlis indi min yawmin qila fi ma qila qablaha. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sampai, dia masuk rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian dia duduk sebelah Aisyah. Aisyah sebut fajalasa walam yajlis indi min yawmin qila. Kata Siti Aisyah, Rasulullah mai masuk rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian tak cakap banyak, Nabi pun duduk sebelah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Nabi dah lama dah tak duduk sebelah aku. Sejak daripada peristiwa fitnah ni, almost a month, sebulan Siti Aisyah menanggung penderitaan ini. Nabi mai melawat Siti Aisyah, Nabi tegur, Nabi bagi salam, Nabi tanya khabar, tetapi Nabi tak duduk. That was the first time Nabi duduk. Nabi duduk sebelah Siti Aisyah. Maka kata Siti Aisyah, walam yajlis indi, dia tak pernah duduk di sisi aku dah lama dah. Sejak peristiwa fitnah tu berlaku, almost a month. Maka ada sesuatu yang Nabi nak cerita ni. Maka maybe ada something yang Nabi bawa ni, yang Nabi nak cerita. Kenapa yang tiba-tiba Nabi mai dalam keadaan yang Nabi dah boleh duduk sebelah Siti Aisyah. Sebelum tu Nabi tak duduk. Nabi tengok kot jauh kan. Maka sambungan cerita tu. Maka kata Siti Aisyah, wa qad makutha syahran la yuha ilaihi fi sya'nin syai'un. Kata Siti Aisyah, dan lagi pula telah sebulan ini juga wahyu tak turun untuk menceritakan tentang ni, untuk menghakimi tentang perihal ini. Wahyu tak turun. Sebab tu Nabi tunggu lagi, Nabi tak menghukum siapa-siapa kerana wahyu belum turun untuk menceritakan siapa yang benar, siapa yang salah.
siapa yang fitnah, siapa yang teraniaya. Maka Nabi tak suka tuduh melulu. Nabi tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tunggu pendedahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Siti Aisyah, dah sebulan dah tunggu dah wahyu tak turun, maka Nabi mula menyiasat, tanya Usama, tanya Ali, tanya Barirah, tanya kawan-kawan Ansar, sahabat-sahabat Ansar. Aisyah masih bersedih di rumah. Kemudian sampailah satu hari itu Nabi mai dan Nabi duduk sebelah Siti Aisyah. Nabi duduk sebelah Siti Aisyah, maka Siti Aisyah cerita, lama dah Nabi tak duduk sebelah aku ni. Sejak daripada fitnah yang tersebar, Nabi tak pernah duduk sebelah aku. Dan nak beritahu, kata Aisyah kata, sebulan dah wahyu tak turun nak cerita bab ni. Ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Allah Taala nak uji kita. Setakat mana tahap keimanan kita ini kan, bila Allah Taala tak turunkan wahyu, nak tengok hampa nak jadi lagu mana. Kan? Maka tuan-tuan, kata Siti Aisyah, dia sambung cerita dia. Maka masuk Nabi duduk sebelah Siti Aisyah, fatashahhada. Nabi mengucap. Nabi masuk Nabi mengucap asyhadu an la ilaha illallah kan, Nabi mengucap. Summa qala, kemudian lepas Nabi mengucap dan memuji-muji Allah, maka Nabi berkata. Ini antara sunnah Nabi lah. Dalam nak memulakan ucapan, Nabi akan memuji-muji Allah dulu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang kita selalu mulakan dalam ucapan kita memulakan dengan memuji-muji Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Maka Nabi pun memulakan begitu dalam ucapan-ucapan Nabi. Nabi akan memulakan dengan memuji-muji Allah dan mengucap dulu. Okey. Maka kata Siti Aisyah, fatashahhada, Nabi mengucap. Summa qala, kemudian Nabi berkata. Summa qala, kata Aisyah, Nabi berkata, ya Aisyah, fa innahu balagani inka. Fa'innahu balagani inki kaza wa kaza. Wahai Aisyah, ya Aisyah, qad balagani anki kaza wa kaza. Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai berita kepada aku tentang kamu kaza wa kaza, sekian dan sekian. Kaza ni maksudnya sekian lah. Lalu bila kita tak tahu benda, selalu kita nak ringkaskan benda apa, kita akan kata kaza wa kaza. Sekian-sekian masa, sekian-sekian tempat. Macam sekian-sekian kan. Wahai Aisyah, telah sampai berita kepadaku tentang kamu kaza wa kaza, sekian-sekian cerita lah. Maknanya Nabi telah siasat dan cerita tu telah sampai kepada Nabi dan Nabi telah siasat, yang seperti kita dah bincang pada malam-malam lepas. Bahkan Nabi kata, wahai Aisyah, aku dah siasat dah dan berita tu telah sampai ke telinga aku semua ni. Maka Nabi sambung. Apa kata-kata Nabi? Fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki. Okey, saya ulang lah. In kunti bari'atan fasayubarri'ukillahu. Kalaulah kamu tidak bersalah. Nampak? Nabi masih lapik. Nabi masih lapik. Nabi tak tuduh melulu, Nabi tak bela melulu. Kok mana pun Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui kebenaran yang hakiki. Maka kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, in kunti bari'atan, kalaulah kamu itu tidak bersalah. Kalau in kunti bari'atan, kalaulah kamu itu tidak bersalah, kata Nabi, fasayubarri'ukillahu. Jangan takut, Allah Ta'ala akan membela kamu. Allah Ta'ala akan membebaskan kamu. Allah Ta'ala akan menyelamatkan kamu. Kata Nabi kepada Aisyah. Wa in kunti almamti fastaghfirillah wa tubi ilaih. Kata Nabi kepada Aisyah, tetapi kalaulah kamu benar-benar bersalah, kalaulah peristiwa ini bukannya fitnah, maka kata Nabi, fastaghfirillah, istighfarlah kepada Allah, mohon taubatlah kepada Allah. Mohon taubatlah kepada Allah, kata Nabi kepada Siti Aisyah. Wa tubi ilaih, taubatlah kepada Allah. Siapa ni? Suami Nabi lah. Nabi nasihatkan Siti Aisyah meskipun jauh di sudut hati kecil Nabi tahu mungkin Aisyah tak bersalah. Tetapi Nabi seorang yang tidak memilih kasih, tidak mengatakan, oh kalau main dekat family aku mesti aku backupnya. Tidak. Okay. Nabi mengatakan kepada Aisyah, kalau kamu benar, jangan khawatir. Kelak pasti Allah Ta'ala akan menyucikan nama kamu.
cepat atau lambat sahaja. Ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena fitnah, yang tuan-tuan yakin aku tak bersalah langsung, meskipun satu dunia mengecam tuan-tuan, yakinlah one day Allah will clear your name. Allah Ta'ala akan cucikan nama kita, percayalah. Maka Nabi kata, kalau kamu betul, jangan takut, Allah Ta'ala pasti akan tolong kamu. Tetapi kalau kamu memang bersalah dalam kes ni, maka kata Nabi, fastaghfirillah, istighfarlah kepada Allah, wa taubi ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Fa innal abda idza tarafa bi dhanbi thumma taballahu alaih falamma thumma taballahu alaih. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang hamba itu bila mana dia melakukan kesilapan dan dosa, kemudian dia istighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala pasti akan menerima taubatnya. Hadis ni bukan sahaja untuk Aisyah, untuk kita jugalah. Di dalam menyelesaikan kes pun Nabi masih lagi memberikan tazkirah dan peringatan. Ini hebat kalam Nabi SAW. Ini hebat Rasulullah SAW. No? Dalam pada itu pun Nabi masih lagi sempat Nabi beritahu, istighfarlah kepada Allah, taubatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana seseorang hamba itu dia buat dosa sebesar mana pun, kalau dia mengadu dan memohon taubat kepada Allah, pastilah Allah Ta'ala akan menerima taubat dia. No? Sebab kata Nabi tadi, saya ulang lah, fastaghfirillah wa tubi ilai fa innal abda idza i'tarafa bi dhanbi thumma taballahu alaihi. Seseorang hamba itu bila mana dia melakukan kesilapan, menzalimi diri dia, melakukan dosa besar, kalau dia bertaubat, istighfar, taubat kepada Allah, pastinya Allah Ta'ala akan menerima taubat dia. Ini hadis ini juga peringatan untuk kita juga, sebagai tazkirah untuk kita juga. Dalam pada masa itu pun Nabi masih lagi menggunakan ruang-ruang untuk bertazkirah dan memberi peringatan. Bukan sahaja kepada Aisyah, kepada orang yang berada dalam rumah itu, dan juga kepada kita yang sedang bercakap hari ini. Tuan-tuan, hebat tak Nabi SAW? Hebat. Sentiasalah lisan Nabi itu dilazimi dengan kata-kata nasihat, dilazimi dengan kata-kata peringatan, dilazimi dengan kata-kata tazkirah. Ini satu sunnah yang baik yang boleh kita ikuti. Dalam kita melakukan perbualan harian dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan siapa pun, sentiasalah kita melazimi lidah kita ini menyelitkan unsur-unsur peringatan. Kalau tidak banyak, sedikit pun jadilah, agar kita ini mengikuti sunnah Nabi. Dalam ruang apapun kita menyelitkan tazkirah dan peringatan dalam ucapan kita. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فلصى دمعي حتى ما أحس منه فترة وقلت لأبي أجيب عني رسول الله قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka lepas Nabi kata macam tu, Aisyah diam. Aisyah bila dengar kata-kata tu, dia jadi lagi sedih lah kan. Takkan Nabi tak percaya lagi kot. Takkan Nabi masih lagi macam tu lah. Tapi Nabi bukan tak percaya, Nabi percaya. Cuma kemuncak Nabi yakin kebenaran milik Allah. Allah sahaja yang boleh bagi jawapan. Sebab tu walaupun Nabi dah siasat, Nabi dah rasa isteri dia betul dah. Cuma nak tunggu jawapan daripada Allah. Rasulullah SAW Nabi kan. Illa wahyu yuha kan, kita baca dalam Quran kan. Nabi tak cakap melainkan wahyu kan. Maka kerana itu Nabi tunggu. Macam kita hari ni kita kena siasat lah. Nak tunggu wahyu tak dapat lah, tapi kita boleh rujuk kepada wahyu dalam Quran kan. Baik. Nabi tak pas judgement ni, betul? Okey. Baik. Maka saya sambung lah. Maka bila Nabi kata macam tu, Aisyah pun jadi macam sedikit terasa, rasa sengap ni. Aisyah kalih. Aisyah kan tengah tidur masa tu tak kata. Maka Aisyah kalih, pusing menghadap ayah dia. Dan kata Aisyah, wa qultu li abi, aku pusing menghadap ayahku. Wa qultu li abi qala wa qultu li abi, aku berkata kepada ayahku, ajib anni Rasulullah. Ayah, tolong jawab Ustaz. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, qala, kata Siti Aisyah, ayahku kata, wallah, demi Allah, ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lah. Wallah ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah, ma adri ma aqulu li Rasulillah. Demi Allah, wahai anak, apa yang mampu aku cakap untuk Nabi?
Aku tak mampu cakap barang sepatah pun untuk Nabi. I lost my words. Aku tak tahu nak kata apa. Aku nak bela anak aku, tak tahu. Takkan aku nak marah Rasulullah. Aku nak bela Rasulullah, takut anak aku salah. Ma'adrika, aku tak mampu. Tak tahu, aku tak tahu. Ma'akulu, aku tak tahu apa yang aku nak cakap dekat Nabi. Ma'adri ma'akulu li Rasulillah. Aku tak tahulah apa yang aku nak cakap dekat Nabi ni dah ni. Bayangkan wajah Abu Bakar masa ni tuan-tuan sedang berhadapan. Di kirinya anaknya, di kanannya Rasulullah yang dia tak tahu siapa betul, siapa salah. Bila anak dia suruh dia bela, tak tahu dah kata. Ini satu pengajaran yang baik untuk ibu ayah yang sering serang sekolah. Marah cikgu pasal anak dia. Siasat dulu. Ada saluran yang betul. Kan? Sayyidina Abu Bakar ajak kita. Dalam keadaan aku tak tahu siapa betul, siapa salah. Aku diam. Ma'adri, aku tak tahu aku lali Rasul, aku tak tahu aku nak cakap apa, aku nak jawab apa ni. Aku kali bila mak aku pula kata Aisyah, faqultu li ummi, aku kata kat mak aku pula, ummi, ya ummi, ajibi anni Rasulullah. Mak, ayah tak boleh jawab, mak jawab sat mak. Mak jawab sat mak. Tadi Nabi kata apa kat saya ni, mak jawab sat. Aisyah minta mak dia pula jawab. Abu Bakar tak boleh jawab dah tadi. Dia keluh dah. Satu sahabat karib dia, Rasul dia, kekasih dia, menantu dia. Satu lagi anak dia yang dia sayang kan. Dia tak boleh jawab. Maka Aisyah kali belah isteri Abu Bakar pula kata, mak jawab sat mak. Tuan-tuan boleh bayang tak situasi ni macam mana tuan-tuan? Situasi ni macam mana? Dia sendiri tak tahu nak kata apa. Ayah dia pun keluh lidah. Dia kata kat mak dia, mak, ayah tak boleh jawab. Mak jawab sat mak. Mak habang sat kat Rasulullah. Mak habang sat. Macam itulah bahasa utara dia kan. Maka tuan-tuan, apa kata mak dia? Perempuan dia berani sikit. Berkatalah ibunya, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah. Mak dia kata, demi Allah, mak pun tak tahu nak jawab apa. Demi Allah, mak pun tak tahu nak cakap apa dekat Rasulullah. Mak tak berani lebih-lebih takut hang salah. Mak tak berani bela hang takut hang salah. Mak tak berani bela Rasulullah takut hang memang kena fitnah. Mak pun hilang kata-kata. Bila seorang ibu hilang kata-kata, tuan-tuan boleh bayang nak anak ni macam mana rasa. Dia duk harap ayah dengan mak dia bela dia. Ya? Dan tetapi mak dan ayah dia pula anak-anak lah. Nombor satu, kebenaran. Selagi kebenaran belum muncul, aku tak berani kata apa-apa. Macam ayah dah tak boleh jawab, mak dah tak boleh jawab. Maka Aisyah jadi macam, ya Allah, macam mana ni? Dia seorang-seorang ni kan. Maka tuan-tuan, saya sambung lah. Aisyah ni, saya kan ingat tak dalam episod 2 dulu saya cerita. Aisyah ni, ibu kita ni, dia outspoken sikit. Dia berani sikit. Maka dia jawab. Ayah tak mahu jawab, mak tak mahu jawab, mai cik jawab sendiri. Apa kata Aisyah? Okey, qalat wa ana, Aisyah sambung nah, wa ana jariyatun hadisatu sinni la aqra'u kaseeran minal Quran. Kata Aisyah, bila ayah dan ibuku tak boleh jawab, tak mau jawab, tak mampu nak jawab, aku masa tu aku fikir aku nak jawab. Memandangkan masa tu aku ni masih budak, dia kata. Tengok sekali lagi Siti Aisyah ulang. Memandangkan masa itu aku ini masih budak. Dia kata apa? Wa ana jariyatun hadisatu sin. Aku masih lagi budak yang usia muda. Masa tu dia kata. Wa ana, dia sambung, la aqra'u kaseeran minal Quran, dan aku pun tak banyak sangat baca Quran. Bermaksud apa hadis nak ajak kita? Orang itu kalau dia banyak baca Quran, bila dia matang usia dia, dia banyak, orang kata, macam mana nak cakap, dia banyak pertimbangan dia. Tu macam tu. Sebab tu Aisyah kata, bila Aisyah sebut macam ni, masa tu aku muda dan aku tak baca Quran banyak lagi masa tu. Bermaksud Aisyah nak beritahu, patutnya dia tak jawab. Patutnya dia tak payah jawab. Sebab kalam Rasulullah ni sami'na wa ata'na lah. Kalam Rasulullah ni taat sudah. Nabi tak tuduh Aisyah. Nabi tak tuduh. Sengap sudah. Okey. Nabi kata kalau betul, jangan takut. Kalau salah, taubat. Should be, aku sengap je hari tu. Patut, itu majazi dia. Itu majaz dia.
Aisyah kata sepatutnya aku sengap je masa tu, tetapi memandangkan masa tu wa ana kuntu jariyah hadisata sinni kan, itu kan. Apa dia tu sini, wa ana jariyatun hadisatu sin. Aku masa tu budak lagi yang umur pun kecil lagi, la aqra'u kaseeran minal Quran, dan aku pun tak banyak baca Quran lagi. Maka aku jawab juga. Maka orang bila orang baca hadis ni, orang akan terfikir, kenapa Aisyah kena cakap macam ni? Kenapa Aisyah perlu habaq? Masa tu aku budak lagi, Quran pun tak baca banyak lagi. Jawapan dia itu majaz, itu signal nak bagi tahu. Aisyah nak bagi tahu signal dia, isyarat dia adalah sepatutnya aku tak payah jawab pun hari tu. Aku ikut macam ayah aku, macam mak aku tak jawab, sebab itu kalam Nabi, jangan jawab. Pasal Nabi tak tuduh pun. Tapi masa tu aku budak, tak matang, dan aku pula Quran pun tak banyak baca lagi masa tu, dia kata. So aku tak ada pertimbangan apa, aku kira apa hang cakap macam ni, aku jawab mah. Dia jawab. Maka Aisyah jawab. Aisyah jawab tegas. Aisyah lah. Tu dia kata dia tegah. Dia bertegah dengan Rasulullah masa tu. Dia kata apa? Inni wallah. Sesungguhnya, demi Allah aku nak beritahu kat hamba ni. Aku nak beritahu kat Isa, nak beritahu kat Rasulullah ni. Tegah kata-kata dia ni. Nada tegah ni. Inni wallah. Laqad alimtu annakum sami'tum ma yatahaddasu bihin nas. Sesungguhnya aku telah tahu ya Rasulullah. Laqad alimtu annakum sami'tum. Sesungguhnya aku dah tahu dah yang Nabi, yang engkau ya Rasulullah, engkau telah dengar dah cerita ni. Aku tahu. Siapa bagi tahu? Mistaq. Ingat tak? Mistaq sebelum ni dulu kan? Aku tahu yang annakum sami'tum ma yatahaddasu bihi nas. Aku tahu ya Rasulullah yang engkau dah tahu lama dah benda ni. Aisyah bagi tahu, Aisyah luah. Ni satu tu boleh bayang scene ni macam mana. Aisyah meluahkan apa terbuku di hati dia. Sesungguhnya aku telah tahu lama dah, demi Allah. Aku tahu lama dah yang Nabi dengar cerita ni lama dah. Dan Nabi apa? Kata Aisyah, Nabi sami'tu ma yatahaddasu bihin nas wa waqara fi anfusikum, dan Nabi membenarkan di hati. Aisyah kata, aku tahu suamiku. Aku yakin Nabi masa tu hati dia rasa macam nak percaya. Bukan membenarkan, mempercayai. Minta maaf. Aku tahu bahawasanya Nabi dah dengar cerita ni lama dah. Nabi tak cerita kat saya. Kemudian Nabi seolah-olah macam percaya benda tu di hati. Sebutlah dia bukan saya rekod. Wa waqara fi anfusikum. Ada ikrar di hatimu itu ya Rasulullah. Seolah-olah macam mempercayai benda ni. Seolah-olah, bukan dia kata percaya. Seolah-olah macam mempercayai. Sebab dia perasan Nabi tak pergi duduk dekat dia kan. Nabi tak pergi melembut dengan dia. Ingat tak dulu kita baca dalam episod 1 kan. Dia kata, wa sadaqtum bihi, dan engkau membenarkannya. Dan kamu semua, tum ni jamak lah. Kamu semua ni bermaksud dia refer pada Rasulullah dan semua orang Madinah masa tu. Kamu tahu cerita ni dan kamu mempercayainya di hati, dan kamu wasadaqtum bih, sadaq, dan kamu membenarkan seolah-olah cerita ni benar. Ni aku tak tahu, aku tahu lama dah, aku pendam, aku teriak aja. Apa semua duk cerita canang satu Madinah ni, sampai ingat seolah-olah aku ni tidak tahu benda ni. Aku tahu, kata Aisyah, aku tahu. Aku tahu yang hampa percaya benda ni, hampa semakkan benda ni, bahkan ada di antara hampa yang membenarkan benda ni. Oh ya, tuan-tuan. Mesti Aisyah marah. Tuan, ini ibu kita telah marah. Oh tuan-tuan, jangan main dengan Siti Aisyah tuan. Ibu kita tegas. Dia dengan askar pun dia ikut pi. Tuan-tuan bacalah kisah Perang Jamal kan. Siti Aisyah dia kalau silap, dia memang tegas. Dia memang tegas. Contoh kalau baca dalam ilmu hadis, kita ada bab naqdul mutun, kritik matan. Antara tokoh kritik matan yang terawal adalah Siti Aisyah. Dia banyak kritik para sahabat yang silap meriwayatkan matan. Oh, dia jangan main. Ibu kita ini dia seorang yang tegas. Meskipun dia lawa cantik, tetapi dia tegas dengan kebenaran. Ada satu hadis tu yang apa Abu Hurairah riwayat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa macam anjing dengan perempuan itu qata'a solat, memotongkan solat. Anjing dan perempuan, maka Siti Aisyah marah. Saya tak apa nak samakan kami dengan anjing kan. Maka sebenarnya hadis tu ada perbincangan yang lain, tapi itu dalam bab yang lain. Saya nak beritahu Siti Aisyah dia berani. Dia kan teori, siapa sebut macam ni. Tapi hadis tu dia ada kalam maksud yang lain. Maksud keluarga, isteri, binatang. Tapi bab lain tapi saya tak baca contoh. Tapi dia tegas. Tuan-tuan yang jawab. Ayat Siti Aisyah ni kena dengan saya, kena dengan tuan-tuan, kena dengan semua yang di Malaysia hari ni, dalam media sosial kan dan di luar media sosial. Satu ayat yang padu Siti Aisyah bagi. Apa? Wala in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu inni la bari'ah
lam tusaddiquni bidzalik. Demi Allah, kata Siti Aisyah, kalaulah hampa tanya aku sekarang jawapan aku, dan aku jawab inni bari'atun, aku jawab aku tidak salah. Wallahi inni bari'ah, dan demi Allah aku memang tak salah. Kalau hampa tanya aku sekarang aku salah ke tak salah, dan aku jawab kepada hampa, wala in qultu lakum inni bari'atun, kalau aku cakap kat kamu semua yang aku ni tidak bersalah, wallahi inni la bari'ah, dan demi Allah memang aku tak bersalah, lam tusaddiquni, confirm hampa tak akan percaya dengan aku. Betul ya tuan? Betul tak situasi ni berlaku sekarang? Betul. Kita fitnah orang ataupun kita dengar fitnah kepada seseorang, bila orang tu jawab, kita kata bohong ah. Lain bohong tu, padahal kita tanya, kita nak siasat. Bila dia jawab kita kata bohong ah. Habis tu no point kita siasat. Adab orang Islam, bila orang tu difitnah ataupun ada berlaku fitnah, kita tabayun, kita tanya. Dia jawab. Bila dia jawab, kita pegang, kita simpan cukup. Dia tipu, dia dengan Allah. Dia betul, alhamdulillah. Itu akhlak dia. Itu akhlak dia. Contoh orang fitnah, apa, saya ambil contoh apa. Orang fitnah Abang Jeff yang dalam video dengan Azmi Ali tu. Contoh lah kan. Contoh ni. Nah, kita pergi tanya dia, Abang Jeff, betul ke Abang Jeff dalam video tu? Tanya dia kan. Tu Abang Jeff kata, dah bukan saya. Tu kita kata, bohong ah. Janggut dapat macam dia tu. Nampak? Padahal kita tanya. Sepatutnya kita tanya dia, dan dia jawab, bukan saya lah. Bukan aku lah. Maka kita kata, okey, kami percaya, cukup. Cukup. Menenangkan hati kita. Adapun dia, kalau dia cakap betul, selesai. Dia selesai, kita selesai. Kalau dia cakap tipu, kita dah selesai dah. Dia belum selesai dengan Allah. Dia belum selesai dengan Allah. Itu saja akhlak dia. Alah ustaz, terang-terang lah video tu muka macam dia tipu. Dia tipu dengan Tuhan. Itu saja. Dia tipu dengan Tuhan. Kita nak tanggung dosa dia. Tak payah. Kita pergi tabayun, betul ke hang buat? Tak, cukup. Lepas hati kita kata, betul ikut. Jangan layan. Alah, macam aku ni bodoh sangat nak diperbodohkan. Itu cerita lain. Cerita dia, aku dengan hang dah terputus. Hang bagi tahu, hang tak buat. Okey, selesai tanggungjawab aku. Kalau hang betul-betul buat, hang tipu aku, hang tanggung dengan Tuhan. Selesai. Itu kaedah dia. Ibu kita sedang ajak kita apa dalam hadis ni? Perangai manusia macam ni lah. Dia sebabkan fitnah tentang orang, dia percaya fitnah tentang orang, dan bila orang tu backup diri dia, dia kata, bohong ah. So what? Macam mana tuan-tuan? Aisyah dah jawab dah. Ibu kita dah habaq dah. Kalau aku jawab pun, hampa takkan percaya. Demi Allah aku betul, hampa tak percaya juga. Aku junjunglah Quran 7-8 kali pun, aku masuk masjid 10 masjid pun, hampa tetap tak percaya. So, tapi ingatlah, kalau orang tu tipu, boleh jadi dia tipu. Ini bukan Siti Aisyah, ni orang lain. Kalau orang itu tipu, memang dia buat kerja tu, tapi dia tipu, tak apa, dia akan tanggung. Dia sumpah di masjid ke, dia sumpah pegang Quran ke, tapi dia memang tipu. Dia tanggung tuan-tuan, dia tak selesai dengan Tuhan. Confirm tak selesai. Kita selesai dah. Itu saja. Saya pegang prinsip tu saja. Contoh macam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Saiful Bukhari kan. Katalah Saiful bersumpah, kata betul memang berlaku kes kami ni. Datuk Seri Anwar pula sumpah memang betul tak berlaku. Dua-dua sumpah. Dua-dua tanggung. Mesti salah seorang betul kan. Tak tahulah siapa yang betul, siapa yang menipu dia tanggung. Itu saja. Kita tak berani kata apa pasal dua-dua dah sumpah, selesai. Bagi saya macam itulah. Kalau dua-dua sumpah lah. Baik. Dan tuan-tuan apply lah untuk kes-kes yang lain pun. Okey. Datuk Seri Najib ke Rosmah pasal apa ikutlah. Orang politik selalu macam ni, suka sumpah. Tapi tengok Syahsyah tak. Syahsyah tak buat apa. Aku tahu kalau aku cakap pun tak percaya. Aku cakap pun tak percaya. Dia bagi semua untuk kan. Dengan Rasulullah duduk depan dia, dia kata sekali kan. Ni Siti Aisyah. Kalau aku kata aku tak salah, dan demi Allah aku memang tak salah, lam tusaddiquni, hampa semua takkan percaya. So pada suruh aku kata apa? Saya kata. Saya sambung lagi. Siti Aisyah sambung. Wala in i'taraftu lakum bi amrin. Tetapi kata Siti Aisyah, wala in i'taraftu lakum. Tetapi kata Siti Aisyah, kalaulah aku mengaku aku buat. Kalaulah aku mengaku aku buat, kata Siti Aisyah. Wallahi inni bari'ah. Walaupun aku tak buat, tetapi kalaulah, wala in i'taraftu lakum, kalaulah aku mengaku depan kamu yang aku buat kerja tu. Walaupun
Aku tak buat. Tapi kalaulah aku mengaku aku buat. Apa kata Aisyah? La tusaddiquni. La tusaddiquni. Confirm kamu akan percaya. Confirm kamu akan percaya. Cengeng lah ni no. Confirm kamu akan percaya, kata Aisyah. So what? Aku tak salah. Tapi kalau aku kata aku tak salah, hangpa tak percaya. Kalau aku, contoh aku saja nak mengaku aku tak, saya buat. Confirm hangpa percaya. So apa dia benda ni? Ha? So apa dia sekarang? Hangpa nak apa sekarang pada aku? Hangpa bukan nak kebenaran. Hangpa cuma nak jatuhkan aku. Tu saja. Itu ya. Penyebar fitnah ni, dia bukan nak kebenaran. Dia nak tengok orang yang difitnah itu jatuh. Tu saja. Itu point dia, tuan-tuan. Dia bukan nak tahu sangat kebenaran hang betul ke hang salah ke. Itu bukan, that is non my business. Yang aku nak tengok, yang aku nak tahu, you jatuh. Itu yang Aisyah kata. Aku jawab aku tak salah, hangpa takkan percaya. Tapi kalaulah aku jawab aku memang salah, confirm hangpa percaya. So what, kata Aisyah? So what is the point? Hangpa nak tanya aku nak bincang apa ni? Ini perangai orang kita hari ni. Bila dia menyebarkan fitnah terhadap seseorang, dia rasakan seperti mana itu hujah dia, itu bola dia, itu senjata dia untuk menjatuhkan orang. Dia tak mau tahu benda tu betul ke salah. Dia nak tahu orang tu jatuh sudah. Ini orang politik kena belajar benda ni, kena iktibarkan hadis ni. Dia tak peduli. Bila main satu-satu bola tanggung, ada video seks ke apa benda ke, cantik, dia kata, aku tak peduli betul ke salah, aku nak gunakan modal ni habis-habisan nak jatuhkan dia. Dia tak peduli dah. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Yang hari ni orang-orang Islam hari ni, orang Melayu hari ni, orang media sosial hari ni kena ambil iktibar pada nasihat ibu kita ni, dia kata. Perangai manusia memang macam tu. Kalau benda yang positif, mereka jarang nak mengaku cepat. Tapi kalau benda yang negatif, cepat sangat dia bangkit, cepat sangat dia melompat, cepat sangat dia rasa seronok dengan negatif orang. Bergembira, bersorak, bergembira, seronok menyebarkan keaiban orang, lebih dia puas daripada menyebarkan kebaikan orang. Tuan-tuan boleh nisbahkan nasihat ibu kita ini dengan dunia hari ini, betul tak? Hari ini benda-benda negatif cukup seronok nak sembang, cukup seronok nak membicarakan, cukup cepat dia tersebar. Tetapi kalau benda-benda yang baik, jarang orang nak sembang. Sebab tak seronok benda baik. Tapi benda yang jahat, benda yang negatif, benda yang keburukan orang, aib orang, kesilapan orang, oh, dia akan viral begitu cepat. Ha? So Siti Aisyah jawab kat kita dah. Beritahu kat kita, nasihat kita dah. There is no point. If I am saying to you that I am innocent, bila aku beritahu kat kamu aku ni tak bersalah, you will not believe it. Kamu semua takkan percaya. If I tell you that, kalau saya beritahu kat awak yang I'm did those things, aku buat benda tu, aku salah. Kalau aku cakap macam tu, confirm, for sure, you believe it. Kamu akan percaya. Tanpa kamu siasat dulu dah. Itu yang berlaku, tuan-tuan. Bagi saya lah, ibu kita sebut hadis ni 1400 tahun dulu, seolah-olah ibu kita dah tahu dah hari ni penyakit umat Islam nak jadi macam ni tau. Ini bukan sekadar cerita kisah dia saja. Ini sebagai nasihat daripada seorang ibu untuk kita. Saya mungkin bukan seorang yang baik, tapi kalau bab nak sebab fitnah, nak share, saya minta maaf. Kawan-kawan rapat saya dalam ni ramai, dia tahu saya pun mulut cerupak enggak. Rajin melawak, kukik hang aku mulut, biasalah orang muda. Tapi bab nak fitnah, minta maaf, saya bukan orang jenis orang macam tu. Dulu ya, zaman saya umur 21-20, zaman saya suka politik gila-gila kan. Oh, cukup seronok saya politik masa tu, tuan-tuan. Oh, jangan main lah. Tapi lepas tu baru saya rasa macam tak ke mana benda ni. Biar orang kata dia ni mulut boleh kurang cakap dengan orang. Saya pun jenis mulut ramah, rempang orang kata kan. Tapi bab fitnah ni saya minta maaf, saya tak boleh go lah. Tapi ada setengah orang mulut mana lembut, sembang, bagus, sopan, ucapan di mulut dia tak berhenti, tasbih dan sebagainya. Tapi orang yang macam tu lagi kuat fitnah. Hati-hati, tuan-tuan. Nah, hati-hati, lidah tidak bertulang. So, jadi emosi guna tak, mana saya geram. Ibu kita nasihat kita lama dah. Dalam kisah menimpa dia pun dia masih ingat kepada kita lagi untuk nasihat kita kan. Dia kata manusia macam tu dah sifat dia. Dia geram macam mana ni tau. Kisah mana? Wallahi ma ajidu li walakum masalan illa Aba Yusuf.
Kata Aisyah, demi Allah, aku tak tahu dah nak cakap apa pun. Tak tahu dah nak cakap apa pun, dah habis dah. Kalau aku cakap betul, hampa kata aku tipu. Kalau aku cakap tipu, hampa kata aku cakap betul. Nampak? Kalau aku cakap betul, aku tak salah, hampa kata aku tipu. Kalau aku cakap tipu, aku mengaku aku salah, hampa kata aku betul. So, aku tak mau dan tak tahu nak kata apa dah dengan orang Madinah ni. Aisyah luahkan. Weh, hari tu dia luah sungguh. Apa kata Siti Aisyah? Disambung dia kata apa? Wallah ma ajidu li walakum masalan illa Aba Yusuf isqala fasbir jamilun wallahu musta'an ala ma tasifun. Kata Aisyah, aku tak tahu nak kata apa dah. Yang mampu aku kata cumalah kata-kata ayah Yusuf. Ketika mana dalam Quran, fasbir jamilun wallahu musta'an ala ma tasifun. Tu ayat Quran kan. Maka itu yang Siti Aisyah ajak kita, ibu kita ajak kita. Bila orang fitnah kita, kalau perlu jawab di mahkamah, kena jawab lah. Tapi di media sosial ni dan kita tahu kita tak salah, jawab orang tak mau tahu, orang tak mau percaya. Orang tak mau percayalah. Dia cuma nak tahu kita jatuh ya. Jadi apa tindakan kita? Mak kita ajak kita. Apa mak kita ajak kita? Ingat kalam Aba Yusuf. Ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub kan. Apa kata-kata dia? Fasbir jamilun. Sabar. Sabar yang cantik. Sabar. Sabar itu indah. Bersabarlah. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Sabar. Baca ayat tu. Bila orang fitnah kita dan kita tahu kita tak salah, baca ayat tu. Nampak ibu kita hebat. Kan bila Nabi Yakub, dia pun beritahu kata Nabi Yusuf tak ada kan, sakit kan, apa kena makan dengan musang kan. Maka Nabi Yakub baca ayat tu kan. Sabar kata, sabar itu cantik, sabar itu indah. Allah Taala sebaik-baik penolong. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Atas apa yang kerja buat penipuan tipu daya mereka ini, Allah Taala sebaik-baik penolong. Aku pegang ayat tu saja kata Siti Aisyah. Aku pegang ayat tu saja. Lepas Siti Aisyah sebut macam tu tuan-tuan. Lepas Siti Aisyah sebut macam tu, berlaku satu peristiwa. Ni sebut nak sama-sama esok ni. Tak. Malam ni kita habis tu. Berlaku satu peristiwa selepas Siti Aisyah sebut macam tu. Summa tahawwaltu ala firashi wa ana arju. Aku habis keluar tu, aku baring, aku kalih belah sana. Aku membelakangkan ni, bah. Siti Aisyah. Siapa ni? Belakang siapa? Abu Bakar, Nabi, ibu dia. Dia geram kan. Padahal dia bukan geram kat 3 orang ni, bukan kat Nabi. Dia geram kat semua orang Madinah, tapi tempat dia nak luah. Dan Nabi tak potong kata-kata dia. Kaunselor yang baik Nabi. Nabi tak potong kata-kata dia. Biarkan isteri ku nak luah, bagi dia luah, bagi dia luah. Jangan potong kata-kata dia. Meskipun ada tegas, tak apa, biar. Ini Nabi SAW. Nampak tuan-tuan? Hebatnya Nabi SAW. Kalau kita duduk tempat Nabi masa tu sebagai seorang suami, hang kata apa ni? Hang cakap dengan siapa ni? Hang cakap dengan siapa ni? Hang budak kenal suara sikit. Kan? Tapi tak. Nabi tak macam tu. Nabi tak macam tu. Okey? Maka tuan-tuan, Aisyah kata aku pun kalih belah sana. Pasal terlalu sedih. Wa ana arju an yubarri'ani. Salah. Yubarri'ani. Wa ana arju ay yubarri'ani lah. Walakin wallahi ma zanantu an yanzila fi sya'ti wahyan. Wala ana ahqaru fi nafsi min an yatakallama bil Quran fi amri. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum ru'ya yubarri'uni Allah fa wallahi ma rama majlisah. Okey, yubarri'uni Allah. Kemudian dia kata apa? Wa ana arju an yubarri'ani Allah walakin wallahi ma zanantu an yunzila fi sya'nin wahya. Aisyah kata, lepas aku kata macam tu, wahyu turun. Lepas dah Aisyah dah luah macam tu, habis keluar dah, wahyu turun. Wahyu turun untuk membenarkan dia. Akhirnya Allah Taala turunkan wahyu. Tapi yang hebatnya Siti Aisyah, dia sebut dalam hadis ni, dia kata apa? Ana arju, saya ulang lah. Wa ana arju an yubarri'ani Allah walakin wallahi ma zanantu an yunzila fi sya'ni wahya. Aku mengharapkan Allah Ta'ala akan
mensucikan nama aku balik. I hope that Allah will clear my name. I really hope that Allah will clear my name. Betul? Aku sangat harap Allah Ta'ala akan cuci nama aku balik. Dengan cara, dia kata, dengan cara yang lain. Macam ni, dia kata ni. Aku sangat mengharapkan Allah Ta'ala akan cuci nama aku balik sebab aku tak salah. Tetapi, wama zanantu, aku tak pernah terfikir di hati. Dia kata, aku tak pernah terfikir dalam hatiku. Saya ulang. Walakin wallahi ma zanantu an yunzila fi sya'nin wahya. Tapi aku tak pernah terfikir ya Allah Ta'ala nak cuci nama aku dengan sampai tahap turunnya wahyu. Mbak Siti Aisyah. Dia tak terfikir sampai tahap tu. Dia kata, aku duk ingat. Dia kata apa? Aku duk sangka lah. Aku duk harap. Aku mengharapkan, alhamdulillah. Kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum ru'yan yubarri'unillah. Dia kata, aku cuma mengharapkan, aku cuma duk berangan, bukan duk harap, duk doa yang cukuplah Nabi seorang yang tahu yang aku ni betul. Itu isteri nak. Kalau satu dunia tak percaya kat dia, tak apa. Yang penting suami dia percaya kat dia. Sama macam suami pun itu yang dia nak. Satu dunia orang tak percaya kat dia, tak apa. Yang penting isteri dia percaya kat dia. Maka setiap aku mengharapkan at least Nabi mimpi. Dia sebut kuntu arju an yara Rasulullah SAW fi naum ru'yan yubarri'unillah. Aku cuma doa harap agar Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi dalam mimpi yang aku ni tak salah. Aku harap macam tu cukup lah. Itu pun sudah memandai bagi aku. Tapi aku tak sangka Allah Ta'ala nak turunkan wahyu tu. Yang mana wahyu itu akan kekal dalam Quran, yang akan kekal dibacakan oleh kita sampai hari kiamat. Wahyu turun. Bukan sekadar cerita dalam Nabi mimpi nampak gambaran jawapan, tidak. Tetapi Allah Ta'ala turunkan wahyu tu untuk mensucikan nama Siti Aisyah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sudah tahu yang menjelang akhir-akhir zaman nanti akan ada ramai orang yang akan fitnah Ummul Mukminin. Ramai orang akan fitnah Siti Aisyah. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu agar Quran itu dibaca sampai kiamat. Kalaulah Allah Ta'ala cuma perlihatkan dekat Nabi dalam mimpi, yang mungkin akan jadi hadis, orang akan datang dengan alasan, alah hadis ni dhaif, alah hadis ni tak kuat, alah hadis ni macam tu, betul tak? Tetapi bila Allah Ta'ala turunkan wahyu, full stop, qat'i. Siapa tak boleh lawan, siapa tak boleh kata dhaif, siapa tak boleh kata palsu, siapa tak boleh kata apa. Sampai kiamat kita kena terima. Maknanya Allah Ta'ala bukan saja mensucikan nama Siti Aisyah on that particular time, but until the end of the time. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan sucikan nama Aisyah untuk masa tu saja, tetapi untuk sampai bila-bila. Fa wallah ma rama majlisah. Nabi tak tinggalkan majlis lagi. Nabi pun tak berganjak lagi. Saya baca dalam Musnad Ahmad kata Nabi nak bergerak balik dah. Tapi dalam ni kata Nabi tak berganjak. Okey? Wala kharaja ahadun min ahli al-bait. Dan seorang pun tak berganjak. Nabi tak berganjak. Ayah dengan mak dia pun tak berganjak. Dan dia sendiri pun tak berganjak. Dia duduk tidur pun tak tahu lah. Kerah. Aisyah. Ya. Apa nak jadi ni? Nabi berkerah tak berganjak. Abu Bakar tak berganjak. Ibu tak berganjak. Dia sendiri tak berganjak. Dia bangun, dia memalingkan belakang. Dia pergi. Tiba-tiba. Hatta unzila alaihi. فأخذه ما كان يأخذه من البرهاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العقر في اليوم شأتي. Kata Aisyah, tiba-tiba wahyu turun. Tiba-tiba aku melihat, dia bukan lihat wahyu turun, tapi macam mana wahyu turun? Hatta unzila alaihi, sehingga akan diturunkan wahyu kepada Nabi. Fa'akhadahu ma kana ya'khudhuhu minal burha'i hatta innahu la tahaddaru minhu mislul juman minal aqari fi yaumi sya'tin. Kata Aisyah, aku melihat Nabi masa tu pucat lesi tiba-tiba. Aisyah kata, aku perasan Nabi senyap. Abu Bakar perasan, isteri Abu Bakar perasan. Sengak, Nabi sengak. Kemudian pucat wajah Nabi dan keluarlah di wajah Nabi itu peluh-peluh ibarat permata, kata Aisyah. Dan Nabi bergetak
tubuh dia begitu berat yang dia menerima benda tu, ayat itu, seolah-olah orang yang demam dalam keadaan, seolah-olah orang yang demam panas di dalam hari yang sejuk. Kata macam tu. Ini bukan saya kata, Siti Aisyah sebut. Ya, mislul juman minal anqari fi yaumi syatin, atau syatin. Ya, seolah-olah orang yang demam panas pada hari yang sangat sejuk. Maknanya nampak pucat, tubuh Nabi ketak. Ketak ni apa tuan-tuan? Ketak ni sejuk. Tetapi Nabi peluh. Tuan-tuan bayang. Ketak, orang ketak ni dia sejuk. Tapi Nabi ketak, pucat, peluh keluar macam permata, kata Aisyah. Maknanya ayat yang nak turun tu, ayat yang besar ni, yang berat ni. Jangan buat main. Bukan kecil anak ni. Ayat yang akan nak settlekan masalah ini. Wahyu bila sekali-sekali turun tu bukan mudah untuk Nabi tanggung, tuan-tuan. Taklif yang ada padanya, bebanan yang ada padanya itu Nabi tanggung. Bayangkan tuan-tuan, ketak, pucat, keluar peluh dalam keadaan masa tu kata Aisyah musim sejuk. Maka tuan-tuan, Nabi dengar, saya tak boleh bayang lah. Siti Aisyah sebut macam ni, saya semua ulang sajalah kan. Saya tak boleh nak mereka benda ni. Macam tu. Falamma surriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahdaku. Sorry, bukan yadhaku. Yadhaku. Dhahika gelak. Saya ulang lah. Falamma surriya an Rasulillah, dan bila benda tu berlalu, dah Nabi dah, wahyu tu dah habis turun, bila dah berlalu, the first things yang Nabi buat adalah apa? Wahuwa yadhaku. Nabi gelak. Bila wahyu turun, Nabi gelak. Nabi gelak, Nabi bukan macam kita. Tak lah. Nabi gelak pasal, yes, nama isteri dia disucikan. Memang confirm isteri ku betul. Nabi gelak tu lah, senyum sampai nampak gusi ni, gelak lah. Bergelak bagi Nabi. Bukan gelak lagu kita ni, tepuk-tepuk meja, sepak habis barang ni kan. Gelak bagi Nabi tu, gelak macam tu lah. Senyum yang lebar yang sampai nampak gusi tu, gelak bagi Nabi. Sonok, gembira Nabi pasal, yes, isteri ku telah disucikan oleh Allah dan dia memang tak salah. Dan kata-kata pertama yang Nabi sebut selepas wahyu turun, selepas Nabi gelak, apa kata Aisyah? Nabi panggil dia, ya Aisyah, wahai Aisyah, ihmadillah, ucaplah alhamdulillah, ataupun pujilah Allah, kan? Ihmadillah faqad barra'akillah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membebaskan kamu, ataupun membela kamu, ataupun memberi keputusan kamu ni betul. Macam itulah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensucikan kamu, membebaskan kamu. Macam itulah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu kamu ni betul. Nabi kata, wahai Aisyah, tahmidlah, syukurlah, ucaplah alhamdulillah, sesungguhnya wahyu telah turun dan Allah Ta'ala telah menyucikan nama kamu. Faqalat li ummi. Maka bila macam tu, Nabi dah senyum dah. Nabi dah senyum dah. Itu nampak yang situasi ni. Bila wahyu tu turun, Nabi dah happy dah. Nabi dah gelak dah. Dan Nabi kata, ya Aisyah, ihmadillah. Wahai Aisyah, bergembiralah. Pujilah Allah. Tahmidlah. Allah Ta'ala telah mensucikan kamu. Kamu tak salah Aisyah. Nabi dah okey dah. Bila Nabi sebut macam tu, siapa yang paling gembira masa tu tuan-tuan? Siapa yang paling gembira? Tuan-tuan agak-agak? Tuan-tuan agak-agak lah. Terima kasih. Yang paling gembira adalah ibu Siti Aisyah. Yalah tuan-tuan, bila kita ditipu masalah, yang paling susah hati ibu kita sebenarnya. Kadang-kadang lebih daripada kita lagi. Kan? Maka ibu Siti Aisyah yang paling susah hati. Dan bila dia dengar Nabi wahyu turun dan Nabi cakap macam tu, dialah the happiest woman kat situ masa tu. Ibu dia. Maka kata Aisyah, bila Nabi sebut macam tu, Abu Bakar terpancar lega di wajahnya. Nabi gembira senyum. Dan ibu aku kata Aisyah, apa dia buat? Terus dia kata macam ni. Faqalat li, berkata ibuku kepadaku. Faqalat li ummi, berkatalah kepadaku akan ibuku. Macam itulah terjemahan dia. Qumi ila Rasulillah. Kata ibuku, bangkit. Aisyah, dengar dah, wahyu dah turun dah. Hang tak salah. Tadi hang cakap kasar juga kan? Bangkit Aisyah, bangkit. Pi kat Nabi. Bangkit, pi kat suami kamu.
Bangun Aisyah, qumi, bangun. Qum ini dia amar, fi'il amar, tapi sebab perempuan qumi. Qumi, bangun Aisyah. Pi kat laki hang. Pi salam balik dia. Tadi hang cakap pun tinggi suara juga. Bangun pi. Dalam bahasa kita bayang pi peluk lah kot kan, pi sayang apa tak tahulah. Tapi bangkit, hang jangan duduk tidur macam ni. Kan Aisyah tidur tadi kan. Tapi tuan-tuan, ibu kita kerah. Tuan-tuan. Jangan main dia. Dia satu orang perempuan yang jangan main. Iron lady ni baru tu iron lady. Aisyah kata apa? Faqultu. Aku jawab kat mak aku. La, aku tak mau. Tuan-tuan. Ini mak kita. Kerah. Tuan-tuan, jangan main dengan dia. La, tak mau. La wallah. Demi Allah tak mau. La wallahi la aqumu ilaih. Demi Allah, aku takkan bangkit pergi kat dia. Tuan-tuan. Ini satu orang. Tak tahu nak kata guna no. Bukan nak kata kita berlepas diri daripada kita nak mengatakan isteri Nabi apatah dari ibu kita kan. Cuma saya nak beritahu saya kagum dengan stand yang ada pada ibu kita ni. Dia ada satu stand, satu nak kata ego pun tak boleh kot, tapi ego yang positif lah. Takkan macam tu ya. Macam tu berat dah kan. Takkan senang aja. Aku ni sebulan dah ni. Nampak ini Aisyah punya style. Nampak macam okey. Ibu kita. Jangan main. Abu Bakar dah okey, ibu Aisyah dah okey, Nabi dah gelak, tapi Aisyah kata la wallahi la aqumu ilaih. Demi Allah tak. Aku tak mau mak. Aku takkan bangun pergi kat dia. Nampak tuan-tuan? Aisyah ni satu orang perempuan yang prinsip, ada stand, ada ketegasan. Dia ada dalam bahasa orang putih dia kata self assertiveness. Assertive, ada ketegasan tu. Senang sangat ni nak bangkit pi terus, nak celapak pi, sat. La wallahi, demi Allah tidak, la aqumu ilaih, aku takkan bangun pi kat dia. Dia ni siapa ni? Dia rujuk kat Nabi. Cengih dah, jangan main. Okay. Kenapa dia kata macam tu? Saya sambung. Wala ahmadu illallah fa anzalallahu ta'ala. Dan aku sebenarnya maksud Aisyah macam ni. Mak cik takkan bangun pergi kat dia lagi sebab sekarang ni la ahmadu illallah. Cik takkan angkat siapa-siapa. Cik takkan terima kasih siapa-siapa. Cik takkan puji siapa-siapa. Cik takkan kredit siapa-siapa. Illallah. Melainkan Allah sahaja. Ini akidah. Bila datang kebenaran, Allah sahaja pemilik kebenaran. Bila datang pujian, Allah sahaja yang selayaknya diberi pujian. Ya? Segala puji-pujian hanya untuk Allah. Kalau kita terima hal itu cebisan-cebisan saja. Maka kata Aisyah, la ahmada illallah. Aku takkan puji siapa pun hari ini, aku takkan kredit kat siapa pun hari ini, aku takkan bangkit pergi kat siapa pun hari ini melainkan kepada Allah sahaja. Nampak? Itu Aisyah punya stand. Kalau kita tuan-tuan tak tahulah kan. Bagi saya lah, ibu Siti Aisyah, Saidina Abu Bakar, dia mungkin macam orang kita macam, yalah bila benda dah selesai, bangunlah pergi kat suami kamu kan, hormat dia. Tapi Aisyah dia satu orang perempuan yang luar biasa bagi saya. Dia yang tak ramai ada sifat macam tu kan. Saya takkan pi. Saya tak pi. Maka kata Aisyah, fa anzalallahu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum al ayat. Kemudian turun ayat lagi. Kemudian turun ayat yang 11 sampai 20 tu. Ayat tu surah An-Nur. Saya baca nak. Saya tak nak baca Quran live ni. Malam ni Ustaz saya baca, saya ambil Quran. Tuan-tuan kalau ada Quran tuan-tuan ambil, tuan-tuan ambil. Surah An-Nur surat ayat sebelah 351. Ayat dia mula dengan ayat sebelah, ayat atas sekali sampai 20. Satu surat tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Ayat sebelah.
innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Allah Taala turunkan ayat, Allah Taala bagi tahu apa? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sebenarnya orang-orang yang turut menyebarkan fitnah ini tak lain adalah orang dalam kalangan kamu sendiri. Orang dalam kalangan kamu juga. Allah Taala turun bagi tahu siap-siap. Siapa yang tolong sebar selain Abdullah bin Ubay, sebenarnya adik-beradik hampa pun sebar juga. La tahsabu syarran lakum, jangan kamu sangka fitnah ini buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, sebenarnya dia baik bagi kamu. Di sudut apa? Di sudut ujian Allah Taala itu mengampunkan dosa kamu, mengangkat darjat kamu, pandang di sudut itu. Ya, likulli imri'in minhum ma tasawwu fil ismi wallazi tawalla, dan orang yang buat dosa itu akan tetap terima dosa mereka, orang yang buat fitnah itu. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adamun, dan orang yang mengambil portion yang besar, iaitu yang makin kuat sebar fitnah, yang paling banyak sebar fitnah, dia akan terima azab yang sangat besar, yang sangat agung. Saya sambung. Saya baca pabih dulu dah. Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Ayat 12 dan 13. Kata Allah apa ayat 12 tu? Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Sepatutnya orang beriman, laki dan perempuan itu. Saya ulang. Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Orang beriman itu, laki dan perempuan, sepatutnya bila mana dia mendengar ucapan-ucapan ini, zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira, dia perlulah dia itu mendahului zon yang baik. Bila dia dengar cerita apa pun tentang orang beriman, saudara beriman dengan dia dan dia pun beriman, sepatutnya kata Allah, dia kena dahulukan zon yang baik itu, sangka baik dulu. Dan sepatutnya dia kena kata wa qalu hadza ifkum mubin. Mubin, kalau orang yang difitnah itu orang yang diyakin soleh beriman, apatah lagi keluarga Nabi, dia kena kata demi Allah ini adalah fitnah yang nyata. Kemudian ayat selanjutnya kata laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, sepatutnya orang yang fitnah itu kena datangkan 4 orang saksi. Fa iz lam ya'tu bi syuhada, dan depa tak mampu mendatangkan saksi itu, dan mereka itu membuat pendustaan ke atas Allah. Saya sambung ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Dan kalau bukan kerana rahmat Allah, kamu akan binasalah. Kemudian tengok ayat 15 tu. Iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Dan ketika mana kamu bertanya, ini satu perangai. Iz talaqawnahu bi alsinatikum, bila mana kamu bertanya dengan lidah kamu, maksudnya kamu nak ambil tahu. Ada satu perangai orang yang sebab fitnah, satu orang yang sebab fitnah, satu lagi orang yang kalau nak tahu dia tak sebab, tapi sebab cerita apa ni, ada cerita apa ni, nampak, dia nak tahu. Kata Allah sama dua golongan ni. Ketika mana kamu bertanya dengan lidah kamu ataupun kamu bercakap dengan mulut kamu, ma laysa lakum bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak tahu pokok pangkalnya, kamu tak ada ilmu tentangnya.
Wa tahsabunahu hayyina, dan kamu menyangka benda tu kecil lah, small metal. Nampak tuan? Hari ni kita duk sembang pasal orang, kita duk fitnah orang kat media sosial, kat Facebook, kat WhatsApp, kat sebagainya. Kita kata, alamak, aku sembang je pun. Alah, semua orang sembang. Kita menganggap kecil. Wa tahsabuna hayyina. Kita menyangka benda tu kecil lah, small metal. Alah, bukannya aku seorang fitnah, semua orang fitnah, takkan semua orang masuk neraka. Alah, satu Malaysia cerita pasal dia, bukan aku seorang. Kita sangka macam tu. Alah, kecil je pun, hang nak buat teruk apa? Kata Allah, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Di sisi kamu benda tu simple, kecil. Tetapi di sisi Allah, benda itu sangat agung, sangat besar. Great things. Oh, jangan main. Ada benda kita sangka kecil, tuan, tapi di sisi Tuhan tidak kecil. Ada sangka kita rasa kita kemah dan besar sangat dah ibadat kita ni, tapi di sisi Allah tak tahu mana pun. Tapi Allah Ta'ala sebut kita dah, selalunya orang yang menyebarkan fitnah, yang bertanya dan menyebarkan fitnah ni, selalu mereka sangka benda yang mereka cakap tu kecil lah. Selalu mereka sangka macam, alah, bukan teruk, bukan mereka kata gitu je pun, orang lain pun kata juga. Bukan aku seorang kata. Alah, benda kecil. Kita selalu kata macam tu kan. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Wa tahsabunahu hayyina. Orang selalu sangka benda ni kecil je, kecil bawang semua tu kan. Sangka, alah, tak apa, kecil. Tuhan kata, 'indallahi 'azim. Di sisi Allah dia besar. Bukan kecil. Nak melawak benda lain. Bukan fitnah orang. Nak mampu benda lain. Dia bukan aibkan orang. Ya? Nak cari punchline lain. Bukan fitnah orang. Itu bukan caranya. Punchline Tan Sri P.Ramlee tak pernah pun aibkan orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, saya sambung. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Itu ayat yang turun. Saya bagi kesimpulan dia macam ni. Kata Allah, sepatutnya walaula is-sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtan azim. Sepatutnya bila sampai cerita tu kepada kamu, bila kamu dengar cerita tu, is-sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Sepatutnya, ni Allah Ta'ala ajak kita. Sepatutnya bila datang kepada kamu sesuatu fitnah tentang keaiban orang ataupun fitnah apa sahaja, katalah ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kami tak layak nak cakap benda ni. Kami tak mau cakap benda ni. Kami tak mau cakap benda ni. Bukan kami untuk cakap benda ni. Betul tak? Betul? Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Bukannya kami untuk cakap benda ni. Kami bukan jenis untuk cakap benda ni semua. Macam tu. Subhanak, tasbih kepada Allah. Hadza buhtanun azim. Ini perbuatan, kata-kata penipuan yang agung, ataupun ini satu pengkhianatan yang agung, ataupun ini satu perkara yang besar. Ini satu, macam itulah nak bagi tahu. Tapi kaedah dia apa? Bila orang mai kat kita bawa cerita yang macam tu, ni nak tahu tak? Cerita kan kita kata subhanallah, tak apa. Ataupun segan Ustaz nak kata begitu Ustaz, kami nak sembang apa? Bangkit. Angkat kaki tuang. Tu dah cukup. Okey, macam tu ya. Bangkit, tuang. Itu saja. Ataupun kalau tuan-tuan nak ikut sunnah tuan, nak ikut apa yang Allah Taala ajak, abang tuan. Subhanallah. Lah.
Kalau tuan-tuan lagi cengih, lagi nak ikut, lagi kemah, sebut terus. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Bukan saya lah untuk cakap benda ni semua. Ni hangpa nak sembang merapu, hangpa nak fitnah orang, bukan dia aku. Minta maaf. Subhanallah, aku nak tuang. Cantik lah. Cukup cantik lah. Allah Ta'ala kata, patut kena cakap macam tu. Sami'tumuhu, bila kamu dengar cerita tu, sepatutnya qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Bukannya kami untuk cakap benda ni semua. Patutnya bila kamu dengar cerita tu, kamu terus kena kata, subhanallah, minta maaf, saya bukan jenis hak sebang. Saya bukan jenis hak dengar cerita macam ni. Minta maaf. Baik. Maka tuan-tuan saya sambung. Kemudian kata Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina lahum 'adzabun, dan orang yang suka nak buat keburukan kepada orang yang so forth ni, akhirnya dia akan dihukum lah. Akan terima azab dan sebagainya. Itu cerita dia. Okey. Okey, baik. Maka saya nak sambung hadis-hadis sikit ni, ada 2 baris. Hadis nak biar. Kata Aisyah bila turun ayat tu sampai ayat 20. Bila turun ayat itu tuan-tuan, apa jadi kat Abu Bakar? Sebab apa? Ayat tadi tu. Ingat ayat tadi, ayat sebelah tadi tu. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innal ladzina ja'una bil ifki usbatun minkum. Orang yang duk sebab fitnah ni tak lain keluarga kamu pun ada juga. Kan? Maka Sayyidina Abu Bakar dapat detect dah. Siapa sebenarnya duk sebab fitnah tu? Apa? Anak saudara dia. Anak saudara dia sendiri. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, dia bersumpah masa tu tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar bersumpah masa tu yang dia tak mau dah nak bagi nafkah. Tak silap saya nama apa? Mistah bin Usasah, kan? Maka kata Siti Aisyah, bila turun ayat tadi tu, bila ayah saya dengar sekali Nabi baca wahyu tu, yang sesungguhnya orang yang buat fitnah itu keluarga kamu juga. Bukan orang lain pun, kadang-kadang member baik sendiri duk sebab fitnah. Depan kita baik, belakang kita dia duk sebab. Okey. Kata Siti Aisyah, falamma anzalallahu hadza fil bara'ati qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa kana yunfiqu mistah syai'an abada. Wa qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, la anfiqu ala mistah syai'an abada. Dengar lagu tu tuan-tuan, Abu Bakar terus sumpah. Sebab bila ayat tu turun, Abu Bakar tahu dah, rupanya duk sebab fitnah selama ni tu, selain Abdullah bin Ubay, seorang lagi lelaki yang Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ni anak saudara Sayyidina Abu Bakar, orang miskin. Dia orang miskin, tak ada kerja. Tapi sebab fitnah pasal orang, satu kerja pula dah. Abu Bakar ni, pok menekan dia baik duk sara dia. Tapi gamuk dia pergi fitnah sepupu dia sendiri, Aisyah. Maka Abu Bakar dengar ayat tu, dia yakin ayat ni memang daripada Allah. Maka dia bersumpah, demi Allah dia kata, aku takkan bagi dah duit kat Mistah ni, anak saudara aku ni. Aku bela dia, aku jaga dia. Hari ni dia prank aku. Tu kata-kata Azli senario kan. Aku jaga dia, aku bagi duit elang kepada dia, aku bagi dia makan, macam-macam aku bagi. Dia fitnah sepupu dia sendiri, anak aku sendiri. Ana wallahi la anfiqu li Mistah abada, syai'an abada. Aku bersumpah demi Allah, aku takkan bagi dah duit kat Mistah ni nanti. Abu Bakar. Baru dia keluar dia punya cengih dah. Yalah tuan-tuan. Apa tak terasa aku bagi duit kat hang selama ni, aku sara keluarga hang, aku kasihani hang, aku ambil berat tentang hang. Tiba-tiba dalam dia hang tikam belakang aku, hang fitnah anak aku, bukan cukup fitnah, hang sebar pula fitnah tu. Tuan. Abu Bakar sumpah, dia tak mau bagi dah duit. Bila Abu Bakar sumpah, dia sebut macam tu, kata Aisyah, turun pula satu lagi ayat. Ayat apa? Ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala yuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah, kata Allah, orang-orang yang ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masak. Janganlah orang-orang yang dia dilimpahkan kesenangan, kekayaan dalam kalangan kamu. Siapa? Abu Bakar lah.
bersumpah untuk tak mau tolong ahli keluarga dia. Jangan sampai macam tu lah kata Allah. Meskipun Abu Bakar marah dan Allah Ta'ala pun marah kepada orang yang fitnah ni, tapi kata Allah kepada Abu Bakar, janganlah sampai kamu tak mau sarah dia dah. Bagilah sedekah, bagilah sarah. Dia nak saudara kamu juga, bukan orang lain. Tuan-tuan, ini menunjukkan kasih sayang Allah terlalu besar. Betul tak? Meskipun Allah Ta'ala murka terhadap mereka ni lah yang menyebarkan fitnah ni. Tetapi bila Abu Bakar nak hukum, Abu Bakar kata aku tak mau bagi dah makanan kat dia. Allah Ta'ala turun ayat pula, larang Abu Bakar jangan. Bagilah makanan. Janganlah sampai tahap macam tu. Tak apa. Maafkan dia. Kata Allah apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, lupakanlah. Allah Ta'ala kata, maafkan dia, lupakanlah. Maafkan. Wow. Subhanallah. Nak kata apa tuan-tuan? Allah Ta'ala dia marah. Kita buat kerja tu fitnah orang semua. Dan antara salah seorang yang fitnah itu adalah Mistah bin Usasah, anak saudara Abu Bakar. Bila Abu Bakar sumpah aku tak mau tolong dah Mistah ni, Allah Ta'ala kata jangan sampai tahu tu. Sebab Mistah ni walaupun dia zalim, dia fitnah anak saudara, anak kamu, tetapi dia ni adalah sahabat Nabi. Dia juga pernah berhijrah sama-sama dengan Nabi. Dia miskin. Bantulah dia. Jangan sampai tak bagi makan. Bagilah kat dia. Maafkan dia lah. Maafkan dia. Wow. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu azim. Tak tahu nak kata apa. Sebab tu kita selalu sebut kepada para petugas di penjara kan. Saya pernah sebut dulu masa saya pergi penjara Kajang. Sembang dengan Datin Fauziah. Kami sembang pasal bila penjara menyediakan makanan kepada para banduan kan. Saya tak tahu sekarang. Tapi dulu dia cerita. Benda-benda yang tak pernah enak. Bukan tak enak tak ada masalah. Tapi macam orang biasa tak gamak makan. So kita tak payahlah. Dia dah terima hukuman dia dah. Apa hukuman dia penjara? Dia dah terima dah. Jangan tambah lagi hukuman itu. Makan bagi makan macam biasa. Kita tak payah minta sedap-sedap. Tapi jangan penanya dia. Jangan bagi. Tapi saya rasa kini dah selesai dia kot dulu. Sebab tu orang putih dia buat penjara. Okey. Sebab penjara adalah hukuman itu. Jangan ditambah lagi hukuman itu atas hukuman. Allah Ta'ala pun dah larang kan. Allah Ta'ala akan hukum dan azab mereka. Tapi jangan kamu tambah lagi. Jangan kamu tak mau bagi makan pula. Bagilah makan. Maafkan dia. Saya pernah bincang bab ni tuan-tuan. Tapi saya tak tahu sekarang sebab penjara jangan marah saya. Tapi ini saya bincang. Saya masuk dalam penjara. Saya sembang dengan 2-3 orang NGO. Lepas tahu. Dulunya berlaku macam tu lah. Makanan-makanan yang busuk and so on. Saya tak tahu lah. Saya tak berani tuduh. Tapi ni saya sembang. Tapi saya yakin sekarang dah okey dah kot. Saya tak tahulah. Kalau siapa ada pengalaman nak kongsi dalam ni kan. Tak payahlah. Dia dah terima hukuman dia dah. Dia dah duduk dalam tu kadang-kadang dah kena sampai 10 tahun kan. Dia dah terima dah hukuman dia. Kita bagi yang elok-elok lah. Tak payah sedap pun tak apa. Tapi yang orang boleh makan. Nasi putih biasa pun tak apa dah. Kuih kering cukup dah. Ataupun tak ibu apa dah. Tak apa dah. Jangan jadi bagi nasi lembek sampai tak boleh makan rasa beras saja. Sampai orang. Jangan zalim macam tu lah. Dia dah terima hukuman dia dah. Penjara tu. Jangan tambah lagi. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Dan kalau dalam penjara reman pula, orang tu belum tentu salah. Boleh jadi dia kena fitnah, boleh jadi dia betul. No? Tak tahulah. Okay? Tapi ini yang Allah Ta'ala ajak kita. Dia akan terima hukuman dia. Kamu jangan tambah lagi hukuman dia. Kesian dia tak makan sebab nak bagi makan, dia miskin. Maafkan dia. Allah Ta'ala turun wahyu kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah lah. Address on sumpah Abu Bakar agar maafkan dia. Dan Abu Bakar sumpah dengan nama Allah. So dia kena bayar kafarah sumpah pula. Dia bayar kafarah sumpah dan dia kena sambung berilah makan kepada anak saudara dia tu. Oh, Allah Ta'ala sayang hamba dia. Sebagai penutup, hari tu ada orang tanya, isteri-isteri Nabi yang lain tak kata apa ke? Ini penutup dia. Kata Aisyah tambah dalam hadis ni, dia kata apa? Nabi pernah tanya, wa kana Rasulullah SAW yas'alu Zainab binti Jahshin an amri. Faqala ya Zainab ma alimti ma ra'aiti. Faqalat ya Rasulullah ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu alaiha illa khaira. Masa peristiwa tu Aisyah kata Nabi pernah tanya Zainab, wahai Zainab, apa pendapat kamu tentang Aisyah? Zainab ni siapa? Madu kepada Aisyah, isteri Nabi.
madu kepada Aisyah, isteri Nabi. Maka Nabi tanya Zainab masa ni, kalau perempuan lain tuan-tuan madu dia, suami tanya macam tu, ini point aku nak bagi putih buang. Tapi Zainab tak begitu. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, ma alimtu anha, aku tak tahu apa-apa pun tentang dia illa khaira, melainkan yang baik belaka. Maka Nabi tanya, hang terlibat tak benda ni semua ni Zainab? Kata Zainab apa? Inni ahmi sam'i wa basari, aku tutup telinga aku tutup mata aku tak mau dengar fitnah ke atas madu aku itu, aku tak mau pandang orang fitnah kepada madu aku itu. Yang aku tahu dia baik. Apa mainlah cerita apa pun, nak kata apa ada bukti yang kukuh ke, apa ada bukti video ke, apa ada bukti audio ke, aku tutup telinga aku tutup mata aku. Yang aku tahu Aisyah baik, aku lock yang tu cukup. Siapa yang kata ni? Madu dia. Saya nak. Oh tuan-tuan, dapat madu macam ni Okay, jadi maka itulah ceritanya. Kata Aisyah, maka nama dia disucikan. Bahkan kalau tadi itu ada sahabat tanya, bagaimana dengan madu Siti Aisyah, isteri Nabi yang lain, tak kata apa ke? Dah jawab dah. Zainab kata, saya masa fitnah tu mai, saya tutup telinga, saya tutup mata. Saya tak peduli hampa nak kata apa pun. Hampa kata hampa ada bukti ke, hampa kata apa pun, aku tak percaya. Yang aku percaya Aisyah tu baik. Wow, hebat. Ya? Ahmi sam'i wa basari. Jadi maka tuan-tuan, setelah 4 malam perbincangan, setelah 4 malam pembacaan hadis dan Quran, alhamdulillah malam ini kita telah selesai membicarakan hadisul ifki, hadis ifki yang membicarakan perihal kisah fitnah terhadap ibu kita Siti Aisyah. Maka malam ini kita telah jelas segala-galanya cerita tentang kisah ini. Okey. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan lagi, ada masa lagi, ada data lagi, kita akan sambung hadis yang lain, cerita yang lain. Konsep kita adalah sama, pengajian kita daripada rumah meskipun santai. Kita nak membincangkan tentang hadis, kita nak membacakan matan hadis agar dia jadi pengajaran, dia jadi pengajian. Wallahu taala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.